kita makan sembelihan dia, bermakna kita iktiraf akidah dia. Kita tidak iktiraf akidah dia, tak kufur. Boleh kahwin dengan ahlul kitab, boleh, tetapi kita tidak mengiktiraf akidah dia. Jadi kita tak mau Syiah kelentong kita. Kalau Syiah kata boleh makan sembelihan orang Sunni, kan? Boleh apa tu pergi kenduri orang Sunni. Yang kita nak tahu akidah orang Sunni terhadap kita yang menolak rukun yang pertama bagi orang Syiah, al-imamah. Sehingga nyatakan secara zahir. Dia pusing pasal apa? Pasal taqiyah. Yang inilah yang masalah itu. La dina liman la taqiyata lah. Kerana ada riwayat kalangan orang Syiah tidak ada agama bagi orang tidak bertaqiyah. Ada tempat-tempat dia taqiyah, terutama ketika mana dia dalam keadaan yang tidak majority, yang tidak dominan. Dia dalam keadaan sedikit, ada sunnah ramai, dia akan taqiyah macam-macam. Sehingga kita tak boleh nak trace dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi jelas. Itu sebab bagaimana rukun kita dengan dia yang berbeza, tiba-tiba kita kata kita nakkan kesatuan di sudut agama, memang tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan bagi orang Syiah, imam bagi mereka itu bukanlah imamah yang biasa-biasa. Bukanlah seperti seorang Perdana Menteri, pemimpin biasa, ataupun seorang presiden begitu sahaja. Kan? Bahkan mereka lebih daripada itu. Dia ada satu kekuasaan yang disebut oleh Al-Khumaini dalam kitab Al-Hukum Al-Islamiyah Al-Wilayah At-Takwiniyah. Kekuasaan tentang apa tu? Dia punya tahap dia tu. Antaranya apa yang disebut fa inna lil imami maqaman mahmuda wa darajatan samiyatan wa khilafatan takwiniyatan takhda' li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dharrat hadzal kaun. Subhanallah. Dia kata sesungguhnya bagi imam itu satu maqam yang terpuji dan darjat yang sangat tinggi dan khilafah takwiniyah. Dia ada satu bentuk kepimpinan alam. Boleh pimpin alam. Apa maksud dia? Takhda' li wilayatiha, yang menunduk pada kekuasaannya itu semua zarah dan kaum. Semua zarah, semua atom yang ada di alam ini tunduk kepada wilayah ataupun kekuasaan imam dia. Bermakna bukan sahaja pemimpin kepada manusia, tidak, tetapi kepada alam. Mana planet, bumi, matahari, tuan-tuan, haiwan, tumbuhan semua. Kalau umpama imam bagi arahan, tunduk, takhda' jami' dzarrat hadzal kaun. Ini nak kata Tuhan ke imam ini? Kan? Itu yang disebut sebagai al-khilafah at-takwiniyah. Sehingga kerana orang Syiah asli sebenarnya ada yang menolak pandangan yang dibawa oleh Khumaini. Tapi Khumaini ini pemimpin paling agung yang memegang title wilayatul faqih yang tak boleh diingkiri. Sebab ada fatwa di Iran tentu yang mengatakan memungkiri wilayatul faqih maka keluar dari Islam. Sebab wilayatul faqih itu diasaskan oleh Al-Khumaini dengan tujuan untuk mengambil tempat imam. Sebab imam dia tak keluar, lama dia tak keluar, maka dibuat satu jawatan dinamakan sebagai naib al-imam, pengganti imam. Wa inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Dia kata bagi imam-imam kita satu perkara yang maklum dalam agama kita ataupun mazhab kita, dia mempunyai satu title yang tak boleh dicapai oleh seorang nabi yang diutus dan tak boleh dicapai oleh malaikat yang hampir dengan Allah Azza wa Jalla. Itu sebab bagi orang Syiah, kalau kita tengok ranking yang tertinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah sama begitu. Tetapi ranking di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imam-imam mereka yang 12. Kan? Lebih tinggi lagi daripada maqam para anbiya yang lain. Jadi ini menyalahi nas yang sharih dalam Al-Quran Al-Karim yang menyebut para anbiya itu pilihan Allah Azza wa Jalla. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala al-'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang memilih Nabi Adam dari ala Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim yang lahir daripadanya Nabi kita Muhammad SAW, dan ala Imran yang lahir daripada keturunan Nabi Isa AS. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala yang pilih para anbiya, tetapi dia kata para imam dia itu lebih tinggi ranking daripada para subhanallah. Ini adalah merupakan satu khurafat yang dibuat oleh orang Syiah dalam akidah dia, meletakkan imam mereka itu lebih tinggi. Sebenarnya imam mereka itu tidak pernah mendakwa begitu. Bahkan imam-imam Ahlul Bait kita semuanya adalah imam-imam kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Ja'far As-Shadiq itu adalah imam kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kita terpaksa berhati-hati dalam menerima riwayat-riwayat daripada imam-imam yang orang Syiah kata ini imam mereka.
kerana ditakuti berlakunya di sana penipuan, pembohongan, pemalsuan riwayat yang didisbahkan oleh imam-imam itu. Itu sebab kita terpaksa berhati-hati. Kita kena saring riwayat-riwayat daripada imam ini, sebab kita bimbang orang Syiah dibuat satu riwayat yang bohong kepada disbahkan kepada imam-imam. Okey. Kemudian dalam kitab Al-Hujjah, dalam kitab Syiah Al-Usul min Al-Kafi, apa dia kata tuan-tuan dalam masalah imam-imam ini? Oh, kita ni masa terlalu mencemburu kita. Saya kena cepat sikit. Antaranya apa yang disebut daripada Abi Abdullah. Abi Abdullah ni itu Imam Ja'far As-Sadiq. Sami'tu yaqul thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. 3 orang atau 3 jenis manusia yang Allah Ta'ala tidak bercakap dengan dia di hari akhirat nanti dan tidak diampunkan oleh Allah, dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Yang pertama, man idda'a imamatan min Allah laysa lah. Sesiapa yang mendakwa imam yang bukan dia yang layak. Kan? Ini tuan-tuan dia nak tunjuk pada siapa, kita akan tengok. Wa man jahada imaman min Allah, dan sesiapa yang mengkufuri ataupun mengingkari imam daripada Allah. Wa man za'ama anna lahuma fil Islam nasibah, dan sesiapa yang mendakwa bahawa bagi kedua-duanya mempunyai ganjaran ataupun mempunyai habuan dalam Islam. Tuan-tuan tahu tak siapa dia kata lahuma, kedua-duanya itu? Kedua-duanya yang dimaksudkan adalah Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kan? Sebab Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini dianggap oleh orang Syiah telah merampas imam yang sepatutnya diduduki oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Merampas jawatan imam itu. Sepatutnya Sayyidina Ali, tetapi dirampas oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita kena cepat sikit. Perbezaan dari segi sumber hukum. Okey. Yang pertama dalam soal Al-Quran. Tadi dalam soal rukun dah jelas. Kita tidak ada tempat untuk kita bersatu dengan Syiah, sebab mereka berpegang pada rukun yang lain. Daripada kita ada sunnah wal jamaah. Kita lihat pula dari segi sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum kita adalah Al-Quran. Bagi kita Al-Quran ini subhanallah adalah merupakan kalam Allah yang mu'ajiz, yang terkandung pada mukjizat, dan dia adalah merupakan kalam yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara mutawatir, daripada satu generasi ke satu generasi sampai kepada kita. Dan mustahil adanya tahrif, adanya penyelewengan dalam nas Al-Quran tersebut. Tapi bagi orang Syiah, seumpama yang disebut oleh Al-Bahrani dalam kitab Masyarif Syumus Durriyah, apa disebut tuan-tuan, wal hasil fal akhbar min tariq ahli al-bait aidan katsira illa takun mutawatiran ala anna al-Quran alladhi bi'aydina laysa huwa al-Quran bi tamamihi kama unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dia kata secara kesimpulannya, maka perkhabaran daripada jalan Ahlul Bait, imam-imam Ahlul Bait dia lah, bagi dia sebenarnya tidak seperti yang saya sebutkan tadi, sangat banyak, walaupun tidak sampai kepada darjat mutawatir, bahawa sesungguhnya Al-Quran yang ada di tangan kita ini bukanlah Al-Quran yang sempurna sebagaimana yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di dalamnya perkara yang menyalahi apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang ada di dalamnya, ada yang muharraf, yang diselewengkan, ada yang mughayyar, ada yang ditukarkan, atau qad tudhifa minhu asya' katsira, ada yang telah dibuang padanya perkara yang banyak. Umpamanya apa? Ismu Ali, perkataan Ali dikeluarkan daripada Al-Quran, kan? Fi katsir min al-mawadhi', pada banyak tempat, ataupun lafaz Ali Muhammad, lafaz keluarga Muhammad dikeluarkan pada tempat-tempat yang tertentu di dalam Al-Quran Karim, ataupun asma'ul munafiqin, nama-nama orang munafik dikeluarkan daripada Al-Quran. Sebab apa? Sebab kata orang Syiah, kerana nak menjaga air muka ahli sunnah. Umpamanya orang Syiah mengatakan Sayyidina Umar munafik, kan? Talha, Zubair, Muawiyah dan lain-lain, mereka itu adalah golongan munafiqin. Tapi nama-nama itu telah disembunyi ataupun dibuang daripada Al-Quran Karim, seperti yang dikatakan oleh orang Syiah. Begitu juga tuan-tuan dalam Al-Usul min Al-Kafi, Al-Kulaini sekali lagi dalam kitab Al-Hujjah, apa dia sebut tuan-tuan? Dia kata wa inna indana la mushaf Fatimah alaihissalam. Dia kata sesungguhnya bagi kita sebenarnya ada satu mushaf yang lain daripada Al-Quran, iaitu mushaf Fatimah. Apa yang kamu tahu tentang mushaf Fatimah itu? Dia kata mushaf Fatimah itu adalah mushaf yang macam Quran kami, tetapi 3 kali ganda banyak berbanding dengan Al-Quran kami. Maknanya Al-Quran yang ada dekat kita ni tuan-tuan dah banyak dibuang, kan? Yang asalnya dia kata dalam simpanan Sayyidah Fatimah
yang asli, yang betul-betul datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna dia telah mengingkari apa yang Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang memelihara dan menjaga ini. Dia sendiri maknanya telah menolak apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamatkan dalam Al-Quran. Ini contoh tuan-tuan, antaranya apa yang disebut oleh orang Syiah. Dia kata nazala Jibril bi hadhihi al-ayat fa aba aktsarun nas bi wilayat Ali illa kufura. Dia tambah bi wilayat Ali. Dan ramai kalangan manusia telah enggan bi wilayat Ali. Kan? Bi wilayat Ali illa kufura, melainkan mereka yang enggan, yang engkar itu kufur, menjadi kafir. Enggan ataupun engkar apa? Engkar bi wilayat Ali, mengingkari keimaman ataupun kekhilafahan kekhalifahan Sayyidina Ali dan juga keturunan. Jadi banyaklah tuan-tuan apa yang mereka katakan kononnya telah dibuang daripada Al-Quran Karim. Kita ambil satu saja contoh. Kemudian As-Sunnah, sumber. Yang pertama dipertikaikan Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Orang Syiah tuan-tuan tidak menerima As-Sunnah, sebab As-Sunnah itu diriwayatkan daripada jalan sahabat, para sahabat. Dan bagi kita ahli sunnah, kalangan sahabat itu antaranya ada baik sendiri, iaitu ahli keluarga Nabi SAW sendiri. Adanya Sayyidina Ali, adanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, adanya Ali Ja'far, ada Aqail, adanya Ali Abbas. Kan? Mereka itu semua adalah kalangan para sahabat. Selain daripada mereka itu dalam masa yang sama adalah ahli bait Nabi, adalah merupakan ahli keluarga Nabi SAW. Bagi orang Syiah tak, kami hanya terima periwayatan daripada ahli bait, hanya daripada imam-imam maksum. As-Sunnah bagi orang Syiah mesti sampai kepada imam yang maksum. Tak sampai kepada Nabi tak ada masalah bagi orang Syiah. Itu sebab selalu disebut riwayat-riwayat itu dinisbahkan kepada Muhammad al-Baqir dengan gelaran Abu Ja'far, ataupun kepada Ja'far as-Sadiq dengan gelaran Abu Abdullah. Kan? Dia akan nisbah kepada imam-imam dia yang dikatakan sebagai maksum. Maka itu sudah mencukupi. Tak perlu untuk rafakkan, diangkat kepada Nabi SAW. Bagi ahli sunnah tidak, mesti riwayat itu sampai kepada Nabi SAW. Itu sebab kita ada pembahagian hadis sahih, hadis dhaif. Kan? Sahih wa muttasil isnaduhu wa lam yashudda aw yu'ayyaruhu 'adlu dhabitun 'an mithlihi muqtadan fi dhabtihi wa naqlihi. Kita ada kaedah dia macam mana nak kenal sahih, hasan, kemudian dhaif. Kita ada kaedah itu untuk meletakkan, bagi memastikan bahawa riwayat yang kita dapat itu benar-benar daripada Nabi SAW. Tapi orang Syiah, jadi kerana dia tak menerima sahabat yang kita akan lihat nanti, itu sebab dia mengutuk dan dia tidak menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh kita ahli sunnah wal jamaah. Itu sebab tuan-tuan, ada satu kitab yang ditulis dan disebarkan di Mesir oleh seorang Syiah pekat di Mesir, iaitu Ahmad Rasim An-Nafis, yang bertajuk Bait Al-Ankabut. Kitab ini telah pun telah dibantah oleh salah seorang ulama besar di Mesir, iaitu Dr. Muhammad Umar, seorang ulama Al-Azhar. Dibantah kitab ini yang dia merendah-rendahkan, dia memaki apa yang terkandung dalam Sahih Imam Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kan? Jadi dia menolak sunnah itu, sumber hukum kita yang kedua tuan. Kemudian perbezaan dari segi definisi Ahlul Bait, maksud Nabi dan ini. Okey, Ahlul Bait di sisi Syiah. Saya ambil beberapa contoh dan senang tuan. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah yang saya sebut tadi, Ahlul Bait adalah merupakan ahli keluarga Nabi SAW yang terdiri daripada isterinya, bapa saudaranya, anak-anaknya. Kan? Itu yang disebut oleh Zaid bin Arqam. Dia kata Ahlul Bait Nabi itu mereka yang diharamkan menerima sedekah. Termasuk dalam Ali, Aqail, Ali Ja'far, Ali Abbas, 3-4. Kan? Kumpulan ini. Termasuk dalamnya juga adalah zaujat Nabi SAW. Kan? Iaitu isteri-isteri Nabi SAW seperti mana yang telah disaksikan oleh Al-Quran Karim, yang mana mereka itu adalah merupakan kalangan Ahlul Bait. Tapi orang Syiah, subhanallah, kerana dia mengatakan Ahlul Bait itu hanya daripada 4 sahaja. Kan? Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan dan Husain, dan keturunannya. Yang lain-lain tak diambil. Anak Sayyidina Ali ada 14 orang. Bukan saja Sayyidina Hasan dan Husain, ada 14 orang. Itu semuanya bukan Ahlul Bait, selain daripada Hasan dan Husain. Antara anak Sayyidina Ali ada yang bernama Abu Bakar, ada yang bernama Umar, ada yang bernama Uthman. Tak dikira oleh orang Syiah, sebagai daripada Ahlul Bait. Isteri-isteri Nabi lagi lah. Kalau kita tengok dalam apa yang saya paparkan di Facebook, Zakar mu'arrikhun anna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 banat. Wa hunna bihasbi tasalsul wiladatihinna. Okey.
Kalau ikutkan bagi kita ahli sunnah wal jamaah dan masyhur dan kita sedia maklum, ini sudah mencapai macam ijma kan. Anak Nabi SAW yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Kulthum dan Fatimah. Bagi orang Syiah dia kata Fatimah saja yang sabit benar-benar anak Nabi SAW. Adapun Zainab, Ruqayyah, Kulthum itu bukan. Tuan-tuan dengan keliru. Bila dia buat wiladah Zainab, itu bukan merujuk kepada Zainab anak Nabi SAW. Bukannya Zainab binti Muhammad, tidak. Zainab binti Husain. Itu disebut sebagai Zainab Al-Kubra oleh orang Syiah, keturunan Zainab Husain. Ini anak Nabi SAW sendiri pun dia kata bukan Ahlul Bait. Macam mana tuan-tuan? Kan? Subhanallah. Okey, banyak lagi tapi kita masa tu tak ada. Okey. Perbezaan dari segi keadilan sahabat. Ini subhanallah bagaimana mereka mengkufurkan, mengkafirkan sahabat. Antaranya apa yang disebut oleh Al-Khumaini dalam kitab Taharah. Yang ini para ulama kita lama dah bincang tentang. Bila disebut fatwa Khumaini tuan-tuan, orang Syiah seperti saya kata tak, tapi sebenarnya inilah hakikatnya. Kan? Antaranya dia mengatakan bahawa Aisyah, Zubair, Talha, Muawiyah itu adalah merupakan golongan Nawasib. Nawasib. Muawiyah ni antara yang paling dibenci oleh orang Syiah. Saya ingat ketika saya di Al-Azhar khusus 3 bulan tuan-tuan, kami dialog dengan Syekhul Azhar Al-Marhum Dr. Muhammad Said Al-Talib. Saya tanya satu soalan kepada Syekhul Azhar pada ketika itu. Saya sebut Muawiyah. Saya sebut Muawiyah itu pun dia dah marah. Dia kata la taqulu Muawiyah walakin qulu Sayyiduna Muawiyah. Mesti kamu hormat kepada sahabat Nabi SAW. Mesti kata Sayyiduna Muawiyah. Tengok ini bagaimana penghormatan yang kita bagi kepada para sahabat, walaupun mungkin ada yang melakukan kesilapan. Kerana sahabat dia bukannya Nabi, dia bukannya maksud, tetapi dengan sumbangan yang diberikan tuan-tuan berbanding dengan kesilapan yang dibuat tuan-tuan, Allah Ta'ala mengampunkan dia. Bagaimana kita nak tajrih, kita nak hukum dia seperti mana dia hukum oleh orang Syiah. Ini berat tuan-tuan. Dia kata Aisyah, Zubair, Talha, Muawiyah ini golongan Nasab, golongan Nawasib. Kemudian yang akhir itu tuan-tuan kalimah yang sangat kita tak boleh terima. Dia kata wa in kanu akhbasu minal kilab wal khanazir. Dia bincang tentang masalah Nawasib ini adalah adakah mereka ini najis di segi hissi? Adakah mereka itu najis hissi? Kan? Kata Al-Khumaini, dia kata memang tidak ada dalil yang menunjukkan mereka itu najis, mana kalau tersentuh tak perlu dibasuh dan sebagainya. Walaupun mereka itu sebenarnya dari segi akidahnya akhbasu minal kilab wal khanazir. Walaupun mereka itu sebenarnya lebih kotor daripada anjing-anjing dan juga khanazir. Bagi wala'iyadzubillah. Okey, kita ambil satu ya, kita cepat. Kemudian perbezaan dari segi hukum syarak seperti wuduk, solat dan mut'ah. Okey, ini kitab Melayu yang kita dapat rampas, Mukhtasar Al-Ahkam. Kitab ini menceritakan tentang selok-belok hukum hakam fiqih kalangan orang Syiah. Saya ambil tentang masalah solat Jumaat. Bagi orang Syiah, solat Jumaat ketika ketiadaan imam mereka, iaitu Imam Al-Mahdi Al-Muntazir yang ditunggu-tunggu itu, maka dia bukanlah sesuatu yang wajib, tapi dikerjakan lihtiyat, kerana nak berhati-hati. Boleh jadi kalau dia tak buat, takut-takut dia tiba-tiba keluar Imam Al-Mahdi, maka dibuat lihtiyat, bukanlah kerana dia wajib. Dan bagi orang Syiah tentang masalah waktu solat, dia jamak. Solat Zuhur dan Asar, solat Zuhur itu tamat pada akhir waktu Asar, maka dijamakkan Zuhur dan Asar. Begitu juga Maghrib dan Isya. Solat Maghrib itu tamat pada akhirnya waktu Isya, maka dijamakkan. Itu sebab kita dapat kes orang buat aduan, rupa-rupanya dia terkahwin dengan wanita Syiah. Sengaja bapaknya seorang Syiah, bapak mertua dia seorang Syiah, kahwinkan dia dengan anak perempuan Syiah. Dia duduk bercinta, dia tak tahu rupanya wanita yang dikahwini itu seorang Syiah. Dia bekerja dan dia tak perasan. Isteri dia bekerja, tak kerja, duduk di rumah. Tapi dia perasan tengok isteri dia tak pernah salat pada waktunya. Kan sentiasa jamak saja. Akhirnya dia siasat rupanya seorang Syiah. Bila dah terbongkar, maka mulalah bapak mertua dia mulakan jarum, masukkan jarum Syiah, bagi buku-buku. Jangan tolak dulu Syiah, kamu baca dulu sebenarnya Syiah ni begini. Antara cara penyebaran Syiah adalah dengan mengahwinkan anak-anak mereka dengan lelaki-lelaki ahli sunnah wal jamaah. Dia bukan berlaku di luar, dalam negara kita. Okey, nikah mut'ah ini yang paling menarik sekali tuan-tuan. Hari ini saya nak ajar fiqh, cara macam mana nak buat mut'ah. Cara sangat mudah, disebut dalam buku ini, Mukhtasar Al-Ahkam ini tuan. Caranya itu seorang wanita dia akan melafazkan akad. Dia kata zawajtuka nafsi fil muddatil ma'lumah al-mahril ma'lum. Kan? Aku nikahkan diriku ini
ataupun saya menjadi isteri awak bagi tempoh yang dinyatakan. Sebut tempoh. Untuk tempoh 2 minggu ataupun untuk tempoh 2 jam dengan upahnya RM20. Yang lelaki pun kata qabil tu, aku terima. Maka berlakulah pernikahan kontrak. Dalam tempoh 2 jam bayar RM20. Tak ada duit. Tanya, berapa minit boleh? Dia kata 5 minit. Pasal ada RM5 je. Tak ada masalah. Ini kaedah perkahwinan yang batil, yang palsu, yang direka-reka atas nama syariat. Kan? Tidak ada kena-mengena sekali dengan Islam. Kan? Sebab kalau ada pun di zaman Nabi SAW, itu hanyalah satu rukhsah yang kemudian telah diharamkan bil abad sehinggalah ke hari kiamat, dan ia adalah ijma' kalangan ahli sunnah tak dibenarkan. Okey, kita tak boleh nak lanjut ke lebih banyak. Cuma saya nak sebut satu ni. Sebab ini selalu dinafikan oleh orang Syiah. Dia kata ahli sunnah hidup hasad pada kata benda yang tak patut. Tuan-tuan tengok dalam kitab Tahrir Al-Wasilah ditulis oleh Al-Khumaini tentang masalah fatwa pelik tentang watak. Ini semuanya 18 esei. Boleh cerita kan? Watak maknanya tentang masalah jima'. Apa dia sebut? Masalah yang ke-11 dalam kitab Tahrir Al-Wasilah dikarang oleh Al-Khumaini. Al-masyhurul aqwa jawaz wata'i zawjah duburan ala karahiyatin syadidah. Yang masyhur, yang kuat sebenarnya harus untuk menjima isteri itu pada duburnya. Tuan-tuan, ini tidak ada qaul satu pun dalam ahli sunnah wal jamaah. Ini haram qat'an. Fa'tu hasakum anna syi'tum. Kamu boleh datang ke mana, tapi mesti melalui kubur, bukan dubur. Mal'unun man ata mar'atan fi duburiha. Rasulullah SAW kata, laknatlah kalau sekiranya dia berdatangi isteri ini pada duburnya. Tapi dia kata apa tuan-tuan, ini karahiyah walaupun syadidah. Nah, subhanallah. Jadi ini fatwa yang pelik yang dikeluarkan oleh Khumaini. Dan antaranya juga disebut tentang masalah la yajuzu wata'u zaujah dalam masalah yang ke-12 qabla ikmali 9 sinin. Tak harus kita menjima isteri sebelum sempurnanya 9 tahun, tak apa. Dawaman kana nikah munqati'an, yang saya nak sebut di bawah tu. Amma sa'il istimta'an kal-labs bi syahwati wa dhamm wa tafkhis fala ba'sa bi hatta fi radhi'. Kalau dia kahwin tuan-tuan dengan yang bawah 9 tahun tuan-tuan, tak boleh jima', tapi dia boleh buat istimta'an yang lain. Nak berlazat-lazatan yang lain boleh. Macam sentuh-sentuh dengan syahwat, peluk, tafkhir. Duk main celah rangkap, celah perut. Subhanallah. Fala hatta fi radhi', walaupun ke atas budak yang sedang menyusu. Ini fatwa yang sangat pelik. Tuan-tuan, tak pernah disebut pun oleh kalangan para ulama yang sehat, yang waras akal. Itu sebab kita sebut pada wanita-wanita Syiah, tinggalkan Syiah. Ini satu mazhab yang nak melampiaskan hawa nafsu. Itu saja perkembangan terkini tuan-tuan. Okey, gerakan Syiah pada hari ini dilihat sangat aktif. Mereka menjalankan penyebaran buku risalah majlis dairah, cara mengganti Sayyidatina Fatimah, Khadijah, cara maktab dan lain-lain. Banyak. Ini antara buku yang sekali sedang tersebar, tuan-tuan. Saya sengaja tunjukkan supaya kita dapat ambil perhatian. Antaranya Meniti Titian Kebenaran. Bukunya sangat baik, ditulis oleh seorang pelajar yang mengaku dirinya belajar di Mesir, Khair Azzab. Nama dia kita tahu semua, yang nama sebenarnya. Jadi dalam buku ini tuan-tuan, subhanallah, dia menyerang ahli sunnah wal jamaah dengan begitu dahsyat sekali. Saya ambil contoh ini, dia menyerang Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ataupun mazhab Asy'ariyah kemudahan. Dia persoalkan kita. Dia kata Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari tuan-tuan, dia dalam kurun yang keempat, kita kata. Kan, wafat pada tahun 330. Jadi dia kata sebelum Asy'ariyah, sebelum Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, kita ahli sunnah ni pegang pada akidah apa? Dia besar. Kan? Jadi dia kata kita ni akidah baru direka oleh Abul Hasan Al-Ash'ari. Sebelum itu kita berpegang apa? Ini satu tohmah yang jahat. Kalau orang yang tidak ada basic dalam akidah yang kuat, yang tak faham kelangsungan apa yang dibawa oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dari golongan salafus salih, dia akan kata, oh rupanya kita ni akidah baru direka. Ya, bagaimana jahatnya golongan cuba untuk meragukan akidah kita, pegangan kita. Dan dia menyerang 4 orang mazhab sunni yang sangat masyhur dan muktamad di kalangan kita. Ini satu dari buku yang sangat bahaya, tajuk dia Inilah Khulafa' Ar-Rasyidin. Orang yang tak tahu, dia akan tengok Khulafa' Ar-Rasyidin, dah tentulah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Sayyidina Ali. Kan? Ini bukannya cerita tentang khalifah yang 4, ini cerita tentang imam mereka yang 12 mengikut faham mereka. Tapi dia sabar, kalau dibeli orang baca yang tidak ada basic ahli sunnah, maka dia mungkin akan terjebak dalam Syiah.
akhirnya aku temui kebenaran ini tak boleh terjemah. Ini bagaimana orang Syiah pada hari ini bila dia mendengar seminar-seminar, terutama seperti seminar kita pada hari ini, apa yang saya sebut itu tuan, mungkin ada orang Syiah dia akan dengar nanti, kalau tak di sini mungkin dia akan tengok dalam YouTube dan sebagainya, dan nanti dia akan jawab. Bukan? Ini risalah yang ditulis menjawab satu seminar Syiah yang dibuat oleh Jabatan Islam Selangor. Selepas seminar itu dia jawab, dia keluarkan satu risalah tebal juga. Yang kita sepatutnya pejuang ahli sunnah, kita juga kena menjawab. Okay. Ini pula buku yang juga ditulis oleh Syiah yang bertajuk Benarkah Salafi Wahabi. Ini salah satu kaedah bagaimana Syiah divert isu. Pada hari ini kita ahli sunnah wal jamaah, sama ada peringkat pusat ataupun negeri, kita lawan Syiah, kita tentang Syiah. Tentang bagaimana divert isu di bawah isu Wahabi. Dia kata yang menentang Syiah ini Wahabi, menentang Syiah ini Wahabi. Habis dalam buku ini KP Yakin pun jadi Wahabi. Kan, pengurusi Jabatan Kuasa Fatwa pun jadi Wahabi. Muhammad Aizam bin Mas'ud memang dah Wahabi. Ada orang kata saya memang Wahabi pun. Jadi tuan-tuan, dimasukkan yang menentang Wahabi, apa nama Syiah, maka dikatakan sebagai Wahabi. Kita akan lihat nanti betul yang menentang Syiah ini hanya golongan Wahabi. Okay, ini memorandum Majlis Syiah Malaysia. Memorandum yang mana mereka dalam memorandum ini ditujukan kepada Tuan Agung, dan dia sebut tentang antaranya apa? Setelah kewafatan Rasul, Syiah adalah jamaah yang mengakui dan mengikuti kepimpinan wilayah ataupun maula Allah, Rasul dan Ahli Bait. Syiahlah ahli sunnah wal jamaah. Ini tuan dituju kepada Tuan Agung ni. Kan? Sebaik alhamdulillah yang Tuan Agung ada nasihat agama dan sebagainya. Kan? Jadi kalau tidak ada basic yang kuat, kita bimbang oleh terpengaruh dengan dakwaan Syiah ini. Pendirian ulama Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah terhadap Syiah Imam 12 sangat jelas. Saya ambil penama yang ada dalam ini Sunni yang majoriti. Ahlussunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah. Umpamanya kita tengok dalam peristiwa Asyura tahun 2012, tuan 2011. Baru-baru ni dalam apa nama menyambut Asyura, tuan, orang Syiah di Mesir dia cuba untuk melakukan upacara menyambut Asyura seperti yang mereka buat di Najaf, yang mereka buat di Karbala dan sebagainya. Dia nak buat di Masjidil Husain. Tapi alhamdulillah nasib baik pihak kuasa Mesir dapat ambil tindakan dengan segera menangkap orang Syiah. Ini apa nama satu pernyataan dikeluarkan oleh Dr. Salim Abdul Jalil. Dia ni KSU, Kementerian Wakaf Mesir. Dia sebut walaupun kita di Mesir ini ada Sufi, kita ada Asy'ari, kita ada Azhari, kita ada Salafi, kita ada Ikhwani dan pelbagai lagi, tetapi sandaran kesemua itu adalah kepada ahli sunnah wal jamaah. Syiah kami minta maaf, tidak boleh, tidak dibenarkan sama sekali. Ini pernyataan Syekhul Azhar pun itu juga tuan-tuan, yang tidak membenarkan sama sekali penyebaran mazhab Syiah. Ini ittifaq yang dilakukan antara Azhar Syarif dengan Kementerian Wakaf di Saudi. Walaupun kita tahu Saudi dia berbeza dengan aliran kita, dia berpegang kepada Salafiyah, tuan. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita nak berhadapan dengan Syiah ini sehingga kita terpaksa bersatu bersama-sama. Sebab mereka mempertikaikan sumber hukum, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sangat mendasar, menyebabkan kita mesti dulu sekali untuk kita berhadapan dengan golongan yang sukra. Ini Majma'an Buhus tahun 2010 kali ke-14 yang mana bincang khusus tuan. Majma' Buhus ini satu institusi Al-Azhar yang paling tinggi yang membuat polisi dan dasar di Al-Azhar yang mana sepakat untuk menolak kehadiran Syiah, penyebaran dalam masyarakat Sunni, bukan sahaja di Mesir tapi juga di seluruh Indonesia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sekadar itu sahaja yang saya dapat sampaikan sebab masa kita sangat terhad. Moga ada juga manfaatnya baik kepada Allah dan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.